Tapi hari ini kadang-kadang kita rasa satu hubungan dua hala yang kita akrab dengan negara jiran Indonesia pun dah rasa enggan. Walaupun ramai yang menafikan kerana kita ada laman sastra, berkongsi cita rasa sesama negara di Nusantara, tapi saya rasa masih renggang. Kita tidak kenal siapa penyair Indonesia yang baik. Malah Indonesia juga kadang-kadang dia pun tak kenal sastrawan negara kita. Itu satu hal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam saluran Zaidin Abadi di platform youtube.com. Saudara-saudara, ini merupakan episod kedua Sembang-Sembang bersama penyair Puzi Hadi. Selamat menonton. Dalam proses kreatif ini, bila sudah kata tadi bila dapat kataan yang pertama tu, kemudian kita gabungkan dengan apa yang idea kita ada, maka terhasillah puisi itu. Dan adakah proses seterusnya seperti mana yang kita belajar dalam bengkel-bengkel lah ya. Bila ada tulis puisi, ada peramkan dulu kan, sampai beberapa hari, kemudian baca balik, kemudian kita betulkan. Adakah proses itu berlaku sekarang? Itulah alhamdulillah lah. Jadi saya bukanlah seorang penyaja yang besar, tapi kita enjoy, seronok dengan berkarya. Jadi mungkin kaedah yang terdahulu, malah kalau kita tengok contoh kreativiti Pak Samad, betul. Bagaimana dia membuat koreksi, yang tulis tangan, dia type, yang type tu pun betulkan lagi, editkan lagi, dia kata pembersihan. Ada warna pen tadi Pak, betul lah tu pun ada macam-macam warna. Tapi saya alhamdulillah, kebiasaan proses menulis saya hanya dalam jangka masa panjang pun habis pun 1 jam saja. Kan? Habis cepat dalam 15 minit. Boleh siap sebuah yang sederhana panjang lah. Kan? Kalau kita anggap, oleh kerana puisi ini pun kita kena fikir perlu meleret atau tidak. Kalau dah rasa cukup, dah padat, dah sampai mesej, cukup. Cuma yang kata pembersihan tadi mungkin masa yang serentak. Bila dah siap, kita cuba tengok balik. Jadi kemungkinan sajak saya yang panjang tadi dalam satu rangkap yang ada 10-20 baris, kemungkinan pada masa yang sama saya baca balik masa yang serentak, sama ada nak buat pemenggalan atau tidak. Tapi taklah sampai nak ram sampai seberapa hari, 2 hari ya. Nak tunggu dia menetas. Oleh kerana saya rasa bila kita ada yang setengah kata, bila kita ram karya saja itu esok, mungkin kita dapat membuat pembersihan yang lebih cantik. Tapi kita bimbang, pemikiran tadi dah tidak ada kesinambungan. Itu kemungkinan boleh berlaku. Cuma pembersihan dalam bentuk pemilihan kata-kata yang lebih tepat, yang lebih menepati, itu saja. Kan? Jadi pada zaman ini kita nak bantah semua. Betul. Jadi yang paling alhamdulillah itu saya rasa pemikiran tadi dengan izin Allah saja. Apakah saudara faham ataupun saudara boleh berikan tafsiran kepada puisi spontan? Adakah saudara, kalau kata saudara tadi, paling singkat masa untuk menghasilkan sebuah puisi yang saudara pernah tulis mungkin sekedar 15 minit. Adakah itu puisi spontan namanya? Sebab ada pernah ketika dia orang sebut puisi mi segera. Kan? Ada sebut puisi mi segera. Ada orang sebut puisi mi segera. Jadi mana-mana kata dalam masa sekitar 10 minit, 15 minit siap sebuah puisi. Kan? Jadi adakah proses itu menyamai dengan proses yang disebut sebagai puisi spontan tadi? Okey, saya tak nak orang kata mempertikaikan segi kreativiti puisi spontan tadi. Mungkin akan menimbulkan isu, jadi pro dan kontra. Tapi bagi saya tak kisah puisi spontan tu. Tapi bagi saya yang kata spontan itu
untuk menulis tu kita cuba cari idea. Kan, cuma dia dapat siap dalam masa yang singkat oleh kerana dia dirangsang oleh kehidupan kita sendiri sejak berpuluh tahun yang lalu. Contohnya saya pada usia sekarang dah 70 tahun, mungkin segala pengalaman yang lampau itu hadir dalam penulisan tadi, walaupun dia singkat. Oleh kerana kita jangan lari. Puisi spontan atau tak spontan, puisi mesti ada mesej. Sama ada puisi yang bersifat konkret ataupun eksperimen tadi, dia ada mesej. Walaupun kita tengok hanya daripada segi visual tu tak faham, tapi dia ada mesej di dalamnya. Jadi begitu juga puisi tadi, pendek. Malah pada hari ini ada trend puisi 2 baris, puisi PDB, puisi 2 baris. Kemudian ada Gok Yoshi, puisi 5 baris, yang popular di Indonesia, negara jiran kita. Itu pun seharusnya tidak ditulis secara sewenang-wenang. Mesti ada mesej. Itu yang saya rasa tekan. Oleh kerana akhir sekali, bila kita dah tersiar, adakah kita saja seorang yang membaca? Jadi ini untuk dibaca oleh khalayak, untuk menikmati, dan mungkin dia dapat berkongsi cerita, pengalaman untuk membijaksanakan diri. Okay. So itulah. Dan satu lagi yang saya nak tanya juga soalan ni sikit sebelum kita akhiri. Pernah atau tidak Saudara Fuzli mengalami situasi begini? Kita ada puisi, ada satu ketika ada idea, ada satu bahan yang nak tulis, ada satu tema yang satu pilih. Kemudian dah dapat kataan pertama. Apabila, contoh kata pertama, maka ia mengalir perkataan kedua, ketiga dan seterusnya, maka ia jadi baris, dia jadi rangkap. Tiba-tiba sampai satu ketika di pertengahan jalan itu, perkataan-perkataan yang mengalir keluar itu terhenti ya. Dia bukan terhenti. Dia mengalir tapi temanya juga sudah ada tema asal. Jadi ada pernah berlaku yang itu. Jadi kalau berlaku, macam mana sudah mengatasinya? Kadang-kadang itu berlaku juga, kan? Jadi kalau dalam handphone tu padam terus. Padam semua sekali. Padam semua. Oh. Walaupun dah baris sampai 10 baris. Kemudian dah tak tahu apa nak bawa. Biasanya saya padam. Jadi kita mula lain. Mula lain. Kita mula lain, mungkin idea lain pula yang hadir. Jadi mana kata yang kali kedua itu dah tak menyamai dengan idea pertama. Jadi tema je mungkin dah lari, cerita dah mungkin lari. Cerita pun dah lari dah. Jadi mana puisi baru lah. Puisi baru. Kadang-kadang pasal apa? Kita sebagai penyair kena bukanlah pandai. Yalah. Tapi kena pandai edit. Edit tu bukan edit ejaan. Edit idea. Edit idea tadi. Kan? Jadi kalau kita rasa idea tadi dan kita kena sedar, ini kita tulis saja, tulis puisi. Kita kena mendapati puisi. Kan? Jadi pada masa yang sama sebagai seorang penyair yang orang kata dah established lah. Yang lama, yang sudah matang. Jadi bila kita berkarya yang nampak luaran tadi, pada masa yang sama kita kena sedar tentang unsur-unsur yang membangunkan puisi. Oleh kerana bahasa puisi tak sama dengan bahasa prosa. Ada puisi prosa, ada. Kan? Itu satu ciri lain. Tapi janganlah orang melihat, baca puisi ni macam baca karangan. Oleh kerana dalam puisi ni ada keindahan yang tersendiri. Dicantikkan. Contohnya mungkin ada simile, ada bak. Itu kalau asyik bak pun macam tak ada idea. Jadi mungkin kita tukar kepada persis, ataupun kita cari sepantun. Kan? Jadi ataupun tentang dalam baris tu mungkin kita mencari astronomiansi, aliterasi, kita bina.
Ya. Oleh kerana pada pengakhiran karya, bila dah tersiar, kita ada pelbagai khalayak yang membaca. Ya. Ada yang bengong tak faham. Betul. Baca 10 kali Tak pun faham. tak tahu apa yang penyair ni duk berkhayal. Ada penyair, ada khalayak yang mudah Mudahlah. mengikuti Ya. apa yang kita sampaikan. Tapi ada lagi satu kriteria pembaca yang lain, iaitu pengkritik. Berkritik, ya. Ya. Mereka inilah yang cuba melihat apa yang kehebatan dalam karya tadi. Dia nak, mungkin seorang pengkritik yang jujur tadi, dia cuba lihat apa unsur dalaman yang ada dalam puisi tadi. Apa mesej yang ada dalam tadi. Ya. Ataupun tema. Jadi, dan juga dia akan melihat segi genius. Apa yang paling luar biasa dalam sajak tadi. Oleh kerana dalam puisi ini cuma tambahan. Dalam pensejarahan puisi dia berbeza zaman. Kalau zaman pungguk ceritanya lain. Ceritanya kisah-kisah purba, marah kepada penjajah. Kemudian kalau kita lihat trend pada setiap dekad tu ada zaman sebelum mencapai kemerdekaan. Kemudian selepas itu ada cerita pengisian kemerdekaan. Dan pada hari ini pelbagai ragam kejadian ataupun peristiwa. Jadi itulah yang kita pengkritik akan melihat apa yang dibawa oleh keseluruhan penyair Malaysia. Ya. Jadi adakah kita hari ini sama dengan cerita yang dahulu ataupun ada satu kelainan yang baru? Oleh kerana setiap karya sastra tidak harus ataupun tidak dapat lari daripada aspek sosial masyarakat, aspek pendidikan, aspek politik semasa. Itu yang kita kena maklum sebagai seorang penulis yang berbeza dengan orang. Mungkin satu soalan yang terakhir Tuan Puzi, atau satu hal yang isu yang terakhir yang mungkin saya boleh ajak Tuan Puzi berbincang. Masih lagi dalam konteks karya proses kreatif. Tuan Puzi yang telah sekian lama berkarya sejak tahun 70-an, ada sedikit sebanyak kata nasihat kepada rakan-rakan penyair kita, penulis-penulis kita yang baru, penapak yang sedang mencari tapak, mencari wadah untuk berkarya. Jadi apakah kata nasihat Tuan Puzi kepada mereka khususnya dalam proses kreatif mereka? Okey. Jadi saya orang yang alhamdulillah arwah Allahyarham sastrawan negara Datuk Abdullah Husin. Jadi dia pernah memberi satu catatan, Puzi setiap hari kena tulis. Kita kena berkarya, menulis walaupun satu perkataan, walaupun satu baris, tapi kena rajin menulis. Rupanya saya tak ambil, orang kata apa, tak ambil berat. Jadi cuma setahun tulis sebuah dua saja. Itulah trend daripada tahun 70-an sampailah ke tahun 2000. Dan ada masa saya rasa karya saya tu macam sampah saja. Tidak menjadi. Kan? Tapi tahun 2015 membawa satu perubahan dalam diri saya, iaitu setiap hari saya menulis. Iaitu semasa arwah isteri masih ada, dia kurang sihat. Tapi saya ditakdirkan Allah untuk berkarya setiap hari sebuah, minimal sebuah saja. Dan mungkin boleh tulis sampai 2 ataupun 3 buah jika memaksa dirilah. Kan? Sehingga ke hari ini. Jadi pada tu dah sekitar 5 tahun. Jadi nasihat saya kepada setiap penulis, orang kata dia tak sama dengan zaman dulu. Zaman awal dulu mungkin hanya golongan guru saja yang menulis. Kemudian diikuti oleh golongan wartawan. Kemudian cerdik pandai yang keluar daripada universiti. Tapi hari ini semua orang boleh menulis. Sama ada berkerjaya atau tidak, seorang suri rumah tangga,
sesiapa saja boleh menulis. Jadi tidak ada golongan. Jadi semuanya sama rata. Jadi cuma kita kena berkarya pada masa yang sama kita kena mendalami ilmu. Apa itu sastra, apa itu puisi. Kita kena banyak membaca. Ya. Oleh kerana janganlah anggap karya kita yang paling terbaik. Terbaik, ya. Oleh kerana kita kena melihat karya-karya penyair tersohor. Contohnya pada zaman beberapa ribu tahun yang lalu, pada zaman Yunani, Romawi, dah ada penyair-penyair. Roma menghasilkan karya-karya besar. Malah kita lihat juga di Asia Barat ada penyair-penyair yang kita patut kenal, ataupun daripada Pakistan kita ada Muhammad Iqbal, dan begitu juga ke seluruh dunia lah. Jadi tradisi untuk banyak membaca, tapi masalahnya sekarang ialah masalah bahasa. Oleh kerana kita mungkin kurang mahir bahasa Inggeris, oleh kerana bahasa Inggeris zaman William Shakespeare tu bukan sama dengan hari ini. Tapi kita mengharapkan ada karya terjemahan. Contohnya yang karya William Shakespeare, Hamlet dan sebagainya itu dah ada terjemahan. Cuma hari ini sukar untuk mendapatkannya oleh kerana tidak dicetak semula. Dan hari ini tradisi terjemahan pun agak lembab. Tak nafi ada terjemahan karya Jalaluddin Rumi ada diterjemahkan oleh dan diterbitkan oleh ITBM, tapi karya itu memang walaupun dah terjemah, tapi satu karya yang berat untuk kita faham. Tapi kita harus membuka diri untuk membaca karya-karya penyair tersohor. Apa istimewanya Khairi Anwar? Ya, betul. Pada usia dia boleh meninggal pada umur 27 tahun, menghasilkan buku yang nipis sahaja berbanding buku saya yang tebal-tebal. Kan? Tapi dia buku yang nipis, tapi melahirkan puisinya yang sudah melampaui zaman. Betul. Itulah Pemikiran dia. Pemikiran dia juga pemikiran. Jadi saya rasa saudara sekalian, untuk kali ini kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Puji Hadi yang telah pun sudi bersama-sama kita. Saya rasa ada banyak lagi yang boleh kita bincangkan dari masa ke masa. InsyaAllah saya akan berikan ruang lain kalau ada waktu nanti. Ustaz Puji juga kalau bersedia, okay, kita boleh bincang aspek yang lain pula dalam siri sembang-sembang ini. Jadi saudara-saudara, hanya setakat ini dulu untuk kali ini, dan saya mohon maaf kalau ada salah silap di sepanjang persembahan kami ini. Dan saya ambil kesempatan ini juga untuk menyatakan kepada saudara sekalian bahawa dalam saluran saya ini ada pelbagai bidang yang saya perkenalkan, dan selain bersastra, ada juga saya perkenalkan tentang buku, ada saya perkenalkan juga tentang lukisan, ada saya perkenalkan tentang sejarah dan sebagainya. Jadi jangan lupa tontoni saluran Zaidin Abadi di platform youtube.com ini. So, sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.